baru masuk, awak jangan lupa untuk isi kehadiran ya. Alright, Assalamualaikum and good morning to all students for Science 5. Okay, sekarang adalah masa yang kedua untuk Mathematics yang mana the first period tadi awak cuba explore sendiri, study sendiri about network. Okay, this one actually something new lah untuk awak. Tapi kalau cikgu tengok di sini, alright, untuk network in graph theory, dia kata in year 5 you were introduced to system of computer networks and the world of internet. Yang ni awak dah belajar ke? Semua orang dah belajar ke untuk computer network ni masa tahun 5? Guys, masa darjah 5 ada belajar tentang computer network, system of computer network dalam ICT. Yes, maybe. Kenapa Trivikram? Maybe. Tak ingat dah. Lama dah cikgu, lupa dah. Okay. It's okay. Alright. Awak baca tak dekat overview yang depan ni? Why you study this topic? Ada tak baca depan ni? Okay. The transportation system in Malaysia. Tentang LRT, MRT. Ada baca tak? Macam hari tu pun ada case tentang LRT ke MRT dah, LRT ke hari tu kan. Okay, sistem transportation pun dia menggunakan the theory of network ni. Bila sebut network tu dia ada relationship to each other. Okay, sekarang ni kita akan tengok untuk network in graph theory. Apa yang dimaksudkan dengan network in graph theory? Okay. Boleh siapa-siapa explain tentang apa yang dia faham based on yang dia baca in this page. Page apa ni ya? Page 130. Anyone? Apa yang awak faham based on page 130? Hazrin. Hazrin. Apa dia graph, apa dia vertex, apa dia edge? Can you explain? Graph. Hazrin? Ya, cikgu dengar tak? Tak dengar. Cikgu saja tak dengar ke? Yang lain dengar tak suara Hazrin? Mic problem. Okay. Alright. So cikgu akan panggil Syasha. Baru nak panggil Syasha, tengok Syasha left dah. Internet connection kot. Okay, Gisantaran. Gisantaran. What you understand about graph, vertex and edge? Mic tak detect. Awak ni dandan lah. Waktu cikgu suruh cakap ni mic rosak lah. Tak detect lah. Saratan? Sarah pun mic problem juga. Ya, cikgu. Okay, Saratan. So what you understand about graph and then what is vertex and edge dalam yang ada dalam page 130 ni? Can you explain? Vertex is the dot, yang dot tu vertex. Dot ni vertex. Okay, lagi? Between the two dots tu edge. Between two dots. Between two dots. Between two dots means that the line connecting the two dots. Yes. Okay, the line connecting two dots is known as? Edge. Edge. Okay. Alright, betul lah. Okay. And then apa kaitan, what is the relationship between graph and network? Orang lain pula. Regis?
What is the relationship between graph and network? Graph and network. Hmm. Network is a part of graph, teacher. Yeah, network is a part of graph. Okay, sebelum ni awak belajar dah kan? Awak dah belajar graph. Ada macam-macam jenis graph. Line graph lah, apa graph, macam-macam ada graph kan? Okay, so a network is a part of graph. Kenapa dia dikatakan a part of graph? Because what? Dia ada vertices and edge. Okay, itu yang kenapa dia tajuk this chapter network in graph theory. Alright, okay. So dalam ni dia bagi example land transport network. Okay, land transport network. Okay, vertex kalau dalam land transport network tu, vertex is represent by region, town, cities and so on. Okay, benda-benda yang kita nak hubungkan tu. Alright, edge pula contoh dihubungkan macam mana? Okay, for example, your school and your house. Okay, your school and your house is the vertex. Okay, and then the edge is the roads yang menyambungkan, yang that connect your house and your school. Alright, itu dalam land transport network lah. Okay, alright. Kemudian dalam social network pun ada juga, kita boleh apply dalam social network. Vertex is individual. For example, you and the class. Okay, how is your relationship with me? Okay, tu kita individual ni is the vertex. Edge is the relationship. Sama ada relationship as a friends, colleagues or families. Alright, itu dalam social network. Alright. So then you have go through how to represent ataupun how the graph denoted by G. Okay, yang ni G is represent graph. Okay, and then VE. Okay, VE apa dia? V is the vertex, E is the edge. Okay, then awak dah belajar how awak nak list the vertex. Okay, awak boleh V1, V2 sampai banyak berapa V pun, Vn. Okay, right. Yang mana dalam example dia ada bagi 1, 2, 3. Okay, itu vertex. Okay, and then edge represent sebagai E. Okay, yang ni awak tak boleh guna sesuka hati huruf kalau dalam operation on set. Okay, you name the set, you can use any words, any alphabet to represent the set. Tapi untuk graph theory, untuk network ini, V is represent vertex, E represent edge. Okay, untuk represent edge, okay, cara nak tulis dia, nak listing mesti use the set notation. Okay, tu yang tadi masa dalam chat voice tadi, voice chat tadi, Regis dah tanya, perlu letak curly braces ataupun curly bracket or not? Okay, perlu. Okay, because when you want to list all the vertex and the edge, you have to use the set notation. Okay, that's why you kena ada curly bracket tu. Alright. And then E can be represented by dua cara lah. Okay, sama ada yang dia dah letakkan E1, E2, E3 and so on. Alright. Ataupun kita boleh tulis H by using pair. Pair of what? Pair of the vertices that connected. Okay, vertices yang connected. A1 connect with B1. So kita letak dalam bracket. Dalam curly braces ada pula bracket. Okay, setiap pair tu ada dalam bracket. And then nak tulis another pair. Okay, another pair of vertices tu untuk H tu kita letak comma dulu. Jangan tinggal comma ni. Alright. Alright, and then kita listkan. Okay, tadi ada yang tanya Hazrin mewakili Didi. Bukan, Didi yang tanya sendiri kot yang ni. Okay, dia tanya boleh tulis kena tulis loops tu dekat belakang ke macam mana? Okay, when you list the H, nak tulis H ni tak payah ikut susunan pun tak ada masalah. Okay, maksudnya awak nak letak A, B. Lepas tu B, C, B, B. Tak kisah. Awak nak susun macam mana tak kisah, asalkan lengkap, complete, semua ada dalam the set notation.
Okay, semua pairs of vertices tu ada, you list out. Okay, tak semestinya awak kena arrange. Okay, actually arrangement tu just untuk memudahkan kita semak lah. Okay, nak buat semakan. Alright, and then tadi ada yang tanya tentang degree, tak faham tentang degree. So sekarang Diana dah faham ke tentang degree? Dah cikgu. Dah, yang lain-lain faham tak tentang yang dimaksudkan dengan degree? Guys, yang lain boleh faham dengan degree? Ha, faham. Cikgu. Okay. Alright. Okay, good. Alright. So untuk dapatkan sum of degree, dia kita tulis sebagai standard sigma. Okay, sekejap Cara nak tulis sum of degree tu, baik. Sekejap ya. Kita letak tanda sigma. Okay, tulisan cikgu tak cantik dah. Okay, kemudian D in bracket V. Ini represent as sum of degree. Okay, kenapa ada V kat dalam tu? Nanti kita akan tengok example-nya. Alright, okay. And then, okay, the formula is sum of degree is equals to 2E. Dia adalah twice number of H. Number of H, bila kita dah list H, okay, untuk apa yang H yang ada, kita boleh dapat number of H. Okay, then untuk sum of degree is twice number of H. Maksudnya NE, kena cari NE berapa. Okay, and then twice lah, darab 2. Okay, now, okay, kita tengok example 1. Okay, yang ni actually awak dah go through what you understand about simple graph. Sekarang ni kita belajar dulu tentang simple graph. Okay, nanti kita akan belajar yang lain pula. Okay, simple graph ni apa? Simple graph has no loops. Okay, dia tak ada loops and no multiple edge. Okay, alright. The sum of degree of the graph is twice the number of edge. Okay, example 1. Kita tengok dalam example 1. Based on the graph given, determine V and number of V. Okay, ini awak dah buat latihan tadi. Jadi kita akan tengok exercise. Okay, kita akan share kan. Kita tengok siapa. Okay, cikgu nak panggil Azna. Azna, mic okay? Ya, cikgu. Okay, alright. So untuk self practice 5.1a, can you explain how you get V and NV? Kemudian macam mana dapat E dan number of E, kemudian sum of degrees. Okay? Okay, Azna? Cikgu. Ha? Okey, Pasal apa yang ingat kan jatuh kerusi? Dengar macam jatuh kerusi. yang Okay. V tu Dia dia punya titik tu. 1, apa 2, dia? 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Yang ni lah, yang ni. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil yang vertex dia. Okay, lepas tu? Lepas tu number vertex dia 5 sebab ada 5 vertex kan. Number of elements lah kan. Kita ambil macam kita belajar operation on sets tu. Okay, and then E? E dia punya edges yang sambung dengan vertex tu. Okay. Dia ada 7. Ada 7. Okay, so awak pun list lah E1, E2, E3, E4 sampai E7. And then dapat number of E7. Okay, and then sum of degree? Sum of degree dia twice dengan number of edges. Okay, sum of degree equals to twice number of edges. Okay, good. Alright, ada yang nak tanya tentang self practice 5.1a number 1a? Okay, kot lah dia kata dia list age tak sama macam dia list untuk macam Azna list. Dia list cara lain. Ada tak yang list cara lain? Okay, cikgu tengok lah. Okay, cikgu tengok siapa yang ada buat. Okay,
Okay. So, dia sama. Okay, yang ni. Ni siapa dia? Diana. Diana? Apa beza cara awak listing untuk age dengan yang Syasha pula. Tadi siapa? Azna tunjuk tadi. H. H. Saya buat macam yang koordinat. Macam buat koordinat. Apa maksud dia tu? Macam Macam mana awak dapat 1, 2, 1, 5, 2, 3? Macam mana dapat ni? dekat muka surat 131 ni dia cakap the age for the vertex pair 1, 2 is also the age of vertex pair to 1. Maksudnya saya buat macam set. Macam set. Okay, yang lain faham tak apa yang Diana sebut ni? Faham tak? Okay, untuk age awak boleh sebab sekarang ni question number 1A dia dah namekan dia punya age. Okay, E1, E2, E3 and so on. Okay, that's why tadi Azna, okay, dia just ambil nama age tu saja, E1 sampai E7. Okay, Diana dia rajin, dia memang buat semua soalan dia buat. Okay, lepas tu yang ni pun dia listkan. Okay, tak ada masalah, betul, apa yang buat ni betul. Okay, alright, yang ni betul. Maksudnya macam mana dia dapatkan age untuk E1 ini, pair dia, okay, dia buat E equals to, buka curly bracket, okay, and then letak dalam bracket, okay, letak dalam bracket, pair dia 1, 2. Bukannya awak tulis 1, 2 macam tu saja. You have to separate with comma. Macam awak tulis koordinat lah. Okay, boleh tak nak tulis S2, 1? Boleh tak nak tulis S2, 1, tak buat 1, 2? Guys, boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Okay, 1, 2 or 2, 1 dia represent the same age. Okay, so nak tulis 1, 2 boleh, nak tulis 2, 1 boleh. So kat sini Diana dia ambil list semualah. Dia ambil daripada 1, 2, lepas tu dia ambil 1, 5. Okay, dah selesai 1, 5. Ambil dia tengok dekat 2 pula. 2, 1 tak payah tulis dah. Okay, dia tengok 2, 3, 2, 4, 2, 5. Okay, and then dah selesai sampai 2, tengok pada 3. Okay, dia ambil 3, 4. 3 ada connect dengan 2 sahaja. Satu dengan 2, satu dengan 4. Okay, 3, 4. And then last kali 4, 5. Okay, so bila nak guna cara ini, pastikan awak tengok satu persatu. Okay, one by one supaya awak tak tertinggal age yang ada. Okay, nanti awak cuba untuk question B. Okay, cuba listkan age untuk question B. Sebab sekarang question B dia tak name the age. So contohnya, okay, untuk B E equals to curly bracket and then katakan nak start dengan P. Okay, and then PQ. So you list PQ, comma. Okay, P dah tak ada dah connection dengan yang lain-lain. Then you continue with QR. Okay, you write QR. And then Q lagi, masih lagi dekat Q, QW. Okay, tulis QW. Alright, and then continue dengan R, RV. Okay, go through one by one supaya tak ada yang tertinggal. Alright, okay, yang ni baguslah. Okay, next. Kita continue. Okay, maksudnya untuk example 1 ini awak faham. Okay, cuma tadi ada dalam voice call tadi, voice chat tadi, ada Diana tanya tak faham, mula-mula tak faham tentang sum of degree. Okay, kita dah ada formula, sum of degree is 2E. Okay, let's say kata soalan tu minta proof, okay, minta buktikan, proof that sum of degree is twice of twice of number of age. So macam ni lah cara untuk awak proof kan. Okay, D1 tu yang tadi cikgu kata DV tu, okay, yang cikgu sebut DV tu, V tu represent apa? V is represent the vertex. Okay, that's why dia sum of DV. Okay, kita kena totalkan all the
degree untuk every vertex tu. Okay. D1. So maksudnya dia refer kepada 1 yang ni. Okay, dia refer kepada 1 tu. Degree untuk 1. Okay, kita tengok degree untuk 1 dia ada 1, 2. Okay, dia ada 2 cabang. Dia connect dengan 2 vertices yang lain. Okay, iaitu dengan 2 dengan 5. So kat sini dia degree 1, degree vertex 1 is 2. Degree vertex 2. Okay, degree vertex 2. So dia refer kepada vertex 2. Degree dia ada berapa? Dia punya connection dia ada berapa? 1, 2, 3. Okay, and that's why kat sini degree vertex 2 is 3. Okay, then you continue with the next vertex. Okay, continue with the next vertex. Vertex 3. Vertex 3 connect dengan berapa? 1, 2. Okay, tu kat sini degree vertex 3 is equals to 2. And then you go through one by one sampai semua vertex you list untuk degree. And then baru awak sum akan dapat sama twice dengan awak, kalau awak guna formula untuk sum of degree akan dapat twice number of age. Alright, okay, itu maksud untuk proof that sum of degree is twice number of age. Okay, and then dalam example 2, state the number of vertices, ages and sum of degree for the following simple graph. Okay, yang ni kita dah buat latihan. Okay, dalam latihan number okay, belum lagi. Yang ni baru simple graph. Okay, simple graph, masih lagi simple graph. Okay, so yang ni awak boleh buat lah macam yang tadi dalam latihan tadi. Okay, now kita akan tengok yang what is the meanings of multiple age and loops. Okay, multiple age tu macam mana? Multiple age tu involve two vertices. The vertices are connected by more than one age. Okay, contoh kat dalam this diagram, PT. PT dia connect with 2H. Okay, itu nama dia multiple age. Okay, and then the sum of degree is twice the number of age. Sama sajalah, sama saja formula dia. Okay, maksud dia. Alright, next, loop. Apa dia loop? Kalau tadi untuk multiple age, it involve 2 vertices. Kalau loops, involve 1 vertex sahaja. Okay, yang ni loop. Maksudnya daripada S ke S. Okay, daripada S, dia masuk balik. Daripada S, dia keluar dan dia masuk semula ke S. Okay, dia tak pergi mana-mana. Dia pusing kat situ saja. Itu loop. Kat sini ada 2 contoh loop. Satu untuk S dan satu untuk R. Alright. Okay, the age is in the form of arc that start and end at the same vertex. Okay. Then each loop adds 2 degree to the age. Kenapa dia kata add 2 to the degree of age? Alright, cikgu harap awak dah baca dah tadi. Okay, satunya, okay, yang ni S ya. Yang ni S. Satunya dia secara clockwise. Dia punya direction secara clockwise. Okay, satu lagi direction dia secara anti-clockwise. Sebab tu dia kata add 2 degree to the age. Add 2 to the degree. Right? Dia ada 2 lah. Satu yang masuk secara clockwise, satu lagi masuk secara anti-clockwise. Alright, untuk loops. Alright. And then, okay, let the graph given denote by set of pairs GVE. Okay, kat sini dia bagi V A, B, C, D. Okay, yang ni refer kepada diagram yang kat sini. Alright. Okay, yang ni bukan simple graph lah ni. Dia dah ada multiple age dengan loops. Okay. Alright. Untuk multiple age, macam mana awak nak tahu dia ada multiple age? Bila awak listing, okay, akan ada 2 kali. Okay, itu multiple age. Awak tengok AB repeated ada 2 kali. Kenapa AB ada 2 kali? 1, 2. Alright. Untuk E1 dengan E2. Okay, yang E1 dengan E2 represent the multiple age. Macam tu juga untuk BC. Alright. BC awak tengok BC
ada H E3 dengan E4. Okay. Alright. And then CD dia satu sahaja. Lepas tu BD satu sahaja. AD pun satu sahaja. Kemudian untuk loop. Loop macam mana nak tahu dia yang tu loop? Dia sama. Dia punya pair dia sama. D and D. Kalau katakan ada loop pada A. Kalau katakan ada loop pada A. So cara nak tulis dia A. Yang tu represent loop. Okay. Dan tadi dalam voice chat pun ada yang tanya tentang perlu ke letak loop di akhir, di hujung. Tak semestinya. Awak boleh letak saja loop dekat tengah-tengah, tak ada masalah. Okay. As long as awak tulis semua dengan lengkap untuk H tu. Alright. Okay. And then, okay. Untuk example 3, kita akan tengok pada latihan. Okay. Okay. Panggil Mustaqim. Mustaqim, mic okay? Mustaqim. Ustaz? Ustaz dah, Ustaz? Ada dah Mustaqim dalam ni? Tadi nampak macam masuk. Tak ada? Tak ada? Okay, tak ada dah. Okay, connection dah kot. Alright, kalau macam tu cikgu panggil. Siapa nak tunjuk untuk question number 2? Actually simple saja. Mas Sarah? Mas? Boleh Mas? Ya, okay. Boleh on mic Mas Sarah? Ada? Boleh cikgu. Okay, alright. Okay. Okay, explain untuk question number 2. Macam mana awak boleh jawab soalan number 2 ni? Okay. Untuk V and NV. Okay, untuk V tu, kita tengok dekat gambar tu. Dekat graf tu lah kita nampak P, Q, R, S, O, T, U. Okay. Dan Alright. untuk MV tu, kita kira lah ada berapa kat situ. Okay. Okay, total vertex. Okay. And then? Okay, untuk soalan 2 pula, E tu, dia macam tengok connection macam P, U. Tapi kat situ dia jadi 2 sebab nama apa tu? Multiple edges. Ya, multiple edges. Ya. Okay. Lepas tu, kena kira semua. Kena kira semua? Okay. PU, lepas tu UT, UT. PQ. Lepas tu PQ, PO, UO. UO. 2O. 2O. TO. TO, TS, OQ, OR, OS, QR. 2 kali sebab multiple edges. Okay. Lepas tu RR, RS tu multiple edges. Ya, okay. So total 17, 34. Dia punya okay, yang cikgu underline tu tahu tak kenapa cikgu underline? Tak ada kurungan. Tak tutup kurungan tu. Tu that's why kena hati-hati. Okay, tengok betul-betul. Alright, bila listing ni memang kena tengok betul-betul. Okay, good. Okay. Sum of degrees, mana dia? Oh, bawah tu. Tak nampak. Sum of degrees. Sum of degrees twice je lah kan? Okay. Alright. Okay. So, next kita akan tengok untuk apa lagi ya? Terus tengok latihan. Question number 3. Question number 3. Okay. Siapa nak cakap? Tanan J ada, Tanan J? Mana Tanan J hantar awal tadi? Okay, Tanan J. Tanan J ada? Ada cikgu. Okay, explain for question number 3. How you draw? How you draw? How I draw is first you must see the vertex. They have 6 vertex. PQRSTU. Then we must see the edge. Like first I draw PU. I connect PU first. Then I connected PT.
Yeah. Then after that, I've connected Q with U and Q with T. Okay. Then QR. Then QR. R to S. R to S. Then R to T. R to T. And S to T. S to T. So you go through one by one of the H, alright? Betul? Yes. Yes. Okay. Okay, thank you. Very good. Alright. Ada yang bagi jawapan diagram yang macam lain tak? Okay, Mustaqim tak ada. Regis? Diagram Ya, sama ke tak sama? Tak sama kan? Ya, cikgu. Diagram tak sama. Okay. Alright, so kita akan tengok yang Regis punya. Okay, PU. Okay, PU ada. Sekejap PU ada. Lagi PT ada. QU ada. QT ada. And then QR. RS. RT. And then tak nampak QR ada. And then ST. Okay, so complete semua. Alright, so kat sini apa yang awak boleh nampak kat sini? Diagram awak, your network, okay, your network diagram tu, your graph tu, tak semestinya kena sama macam kawan awak. Okay, asalkan awak punya vertex cukup dan dia connect with the correct edge lah. Okay, so kalau awak tengok, awak cuba compare tengok dengan kawan-kawan yang dah hantar jawapan tadi, diagram dia mungkin berbeza-beza. Alright, how you completekan that diagram. Okay, ada yang tak faham tak macam mana nak buat diagram tu? Tak tahulah cikgu, tak boleh lah. Ada tak? Ada tak? Tak ada kot. Okay, yang penting awak cuba. Awak go through one by one macam yang tadi Tan J ada explain tadi. Okay, they go through one by one of the edge, then they draw. Okay, alright, the last question. Cikgu. Ya. Saya ada buat satu mistake, cikgu. Kat mana? Yang QT tu kena connect kan, cikgu. Saya dah lupa nak connect. QT, adakah QT? Ya. Saya dah lupa nak connect. Baru tu saya tengok. Okay, cikgu pun tak perasan tadi. So maksudnya kena tengok one by one lah. Pergi one by one. PU, PT, okay, macam tadi kita tengok cara Tan J tulis tadi. Tan J ada, mana Tan J punya? Okay, yang ni, yang Tan J ada tunjuk. Bila dia dah selesai satu edge, dia akan tick. Selesai satu edge, dia akan tick. Supaya tak tertinggal. Okay? Alright, yang lain okay ya? Alright, the last question. Kita dah nak habis dah. Last question. Siapa dia? Tri. Tri tak bercakap lagi. Ke ada orang lain yang nak bercakap? Ada tak? Kalau tak, cikgu nak panggil Tri. Tri Vikram. Question number 4. Okay. Question number 4, Tri. Tri Vikram ada? Tak ada? Keluar dah? Terkeluar? Oh, tak ada. Okay, tak apa. Okay, so kita tengok pada jawapan Tri Vikram ni. Okay. Okay, kita tengok dulu PS. Okay, multiple H. So dia ada dua H kat situ. And then QR pun multiple H. Okay. QR. And then PP. Bila ada huruf yang sama means dia ada loop. Okay. SS ada loop. QQ loop. RR. QQ sini. RR loop. And then PQ. PQ yang ini. And then RS. Okay. Good. Okay. So cikgu rasa kalau cikgu tengok pada apa yang awak buat ni, maksudnya boleh faham lah apa yang awak go through tadi, awak dah buat tadi. You refer to textbook and then you boleh faham tentang the simple graph dan the satu lagi yang ada multiple edge and loops tu. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Okay, jangan lupa untuk isi kehadiran. Okay, tolong isi kehadiran. Okay, isi kehadiran sebelum awak keluar. Dan untuk next class, okay, esok lah kan. Esok kita tak ada meet. Okay, kita tak ada meet tapi cikgu nak awak cuma buat question 5 and question 6 sahaja yang ada otak-otak tu.
Kan? Cuba buat 5AB dengan 6AB. Okay, bila dah siap, awak boleh hantar dalam grup untuk untuk cikgu semak lah. Okay, alright. Ada soalan apa-apa sebelum kita end? Cikgu bila kena hantar cikgu, esok ke hari ni? Esok masa kelas tu. Okay, esok ada satu waktu sahaja, 11:10 sampai 11:50. Waktu tu awak buat, awak siap, awak hantar. Okay, boleh? Yang lain ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye. Ya, sama-sama. Thank you, teacher. Bye.